COVID-19, 23 kes positif baru di Sabah menjadikan 49 kesemuanya. Tapi tak bantang, saya Hikmah Juni. ...190 lagi kes positif COVID-19 dilaporkan di seluruh negara hari ini meningkat kepada 428 keseluruhan berbanding 238 kes semalam. Sabah merekodkan 23 kes positif COVID-19 baharu menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 49 sehingga 7 petang tadi. Ia pertambahan 23 kes berbanding 26 kes semalam. Mengambil kira perkembangan membimbangkan itu, Kerajaan Sabah sedang menimbang untuk melanjutkan tempoh cuti sekolah. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal juga meminta orang ramai agar mengurangkan pergerakan. Majikan swasta juga diminta memberi kebenaran kepada pekerja mereka untuk bekerja dari rumah dan mengelak perjalanan yang tidak penting. Beliau memberi jaminan kerajaan akan melakukan perkara sewajarnya dan termampu untuk membendung penularan wabak COVID-19. Beliau meminta orang ramai bertenang dan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa serta mematuhi nasihat Jabatan Kesihatan. Di Sabah, wad COVID-19 dibuka di 6 hospital berbakar di seluruh negeri, kata Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi. Wad COVID-19 yang dibuka itu adalah di Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Hospital Duchess of Kent, Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Hadatu dan Hospital Keningau. Datuk Dr. Christina berkata pembukaan wad itu dibuat susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah iaitu 26 kes setakat malam tadi berbanding hanya 1 kes Khamis lalu. Dalam satu kenyataan malam tadi, beliau memaklumkan Jabatan Kesihatan Sabah akan terus mempergiatkan usaha, menyiasat dan mengesan kontak secara aktif dan pasif di lapangan terbang. Tambahnya, selain pembukaan wad COVID-19, pusat saringan demam telah dibuka di semua hospital sejak beberapa hari lalu. Selain itu, pembedahan elektif di hospital berpakar ditunda bagi mengurangkan kemasukan pesakit dan mengelakkan penularan wabak COVID-19. Namun pembedahan berbentuk kecemasan masih diteruskan. Jumlah pelawat ke hospital juga dihadkan. Untuk pesakit dengan preskripsi jangka panjang digalakkan untuk mengambil bekalan ubat susulan melalui perkhidmatan farmasi. Datuk Dr. Christina berkata pendermaan darah perlu diteruskan bagi memastikan bekalan darah di hospital tidak terjejas akibat wabak ini. Program pendermaan darah yang melibatkan bilangan penderma tidak melebihi 50 orang boleh dilaksanakan dengan mengambil tindakan pencegahan yang bersesuaian. Katanya pihak tabung darah akan mengambil langkah-langkah berjaga-jaga semasa proses pendermaan darah. Selain itu, penderma-penderma darah amat digalakkan untuk datang terus ke mana-mana tabung darah hospital di seluruh negeri Sabah. Beliau berkata pihaknya menerima beberapa aduan mengenai sikap tidak menyenangkan segelintir masyarakat terhadap mereka yang disyaki atau disahkan mengidap COVID-19. Jabatan Kesihatan Sabah berharap perkara sedemikian dihentikan serta-merta kerana ia boleh menyebabkan mereka yang mempunyai gejala tidak datang untuk menjalani pemeriksaan dan ini akan menyukarkan lagi aktiviti kawalan. Sementara itu, 4 markas tablik di Kota Kinabalu, Beaufort, Tawau dan Sandakan ditutup buat sementara waktu bagi tujuan melakukan kerja-kerja pembasmian kuman untuk mencegah penularan jangkitan wabak COVID-19. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, langkah itu bagi mengelakkan penularan wabak berkenaan dalam kalangan jemaah yang pernah menyertai perhimpunan Ijtimak Tablik di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur hujung bulan lalu. Dalam satu kenyataan semalam, beliau juga mengarahkan mana-mana masjid dan surau yang pernah dikunjungi oleh anggota jemaah tablik yang menghadiri perhimpunan di Kuala Lumpur itu hendaklah ditutup buat sementara waktu bagi tujuan melakukan kerja-kerja pembasmian kuman.
Kerja-kerja pembasmian kuman diselaraskan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jabatan Kesihatan Sabah dan pihak berkuasa tempatan. Safar juga meminta semua anggota jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan ijtimak di Kuala Lumpur serta ahli keluarga mereka yang terdekat untuk tampil melakukan pemeriksaan kesihatan serta memaklumkan kepada pegawai perubatan kerajaan dengan kadar segera. Larangan sementara turut dikeluarkan semalam oleh JENS kepada anggota jemaah tabligh agar tidak mengadakan perhimpunan di masjid dan surau di seluruh Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menasihatkan pengetua dan guru besar agar membatalkan semua kelas tambahan pada musim cuti sekolah ini. Pengarahnya Dr. Misrin Radin berkata pembatalan itu termasuk aktiviti lain melibatkan guru dan pelajar berikutan situasi semasa COVID-19 ketika ini. Dr. Misrin memberitahu bernama hari ini, arahan itu telah dikeluarkan kepada pejabat pendidikan daerah. Cuti sekolah pertengahan penggal pertama adalah selama 9 hari bermula 14 hingga 22 Mac. Sementara itu, Pengurusan Universiti Malaysia Sabah UMS mengambil pendekatan menggalakkan penggunaan medium kuliah secara dalam talian bagi kuliah bersaiz besar yang melebihi 30 orang. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Rashid Mail, dalam satu kenyataan hari ini berkata langkah itu berikutan perkembangan isu pandemik COVID-19 dan demi memastikan kelancaran pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di UMS. Bagaimanapun, bagi kuliah yang melibatkan bilangan pelajar yang kecil, iaitu kurang 30 orang pelajar, aktiviti pengajaran dan pembelajaran masih seperti biasa tanpa mengabaikan penjagaan keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Antara syarat perlu dipatuhi, jarak antara pelajar sekurang-kurangnya 1 meter dan memastikan pelajar yang sihat sahaja menghadiri sesi kuliah atau makmal. Selain itu, pendekatan fleksibel untuk pengajaran dan pembelajaran seperti penggunaan Google Classroom, Schoology, Facebook, Edmodo, Kahoot, Padlet, WhatsApp dan email turut digalakkan dan dibenarkan. Semua gereja di sekitar daerah Tawau diarah tutup serta-merta dari sebarang aktiviti bermula Jumaat lalu sehingga 1 April depan. Bilangan pengunjung di kawasan rekreasi terkenal di Tawau juga turun secara mendadak walaupun musim cuti sekolah sudah bermula. Namun berbeza pula dengan tamu Ahad Sabindo, orang ramai dilihat masih berkunjung seperti biasa, terutamanya pada awal pagi. Notis yang dikeluarkan oleh Uskup Diosis Sandakan yang bertujuan menjaga keselamatan dan kesihatan penganut agama Kristian di daerah Tawau yang kini menular di seluruh dunia. Berbeza pula dengan tamu Ahad Sabindo yang mana orang ramai dilihat masih berkunjung seperti biasa terutamanya pada awal pagi. Majlis Perbandaran Tawau mengeluarkan arahan kepada semua peniaga untuk meningkatkan penjagaan kebersihan termasuk menggunakan cecair antibakteria. Sementara itu, bilangan pengunjung di kawasan rekreasi terkenal di Tawau turun secara mendadak walaupun musim cuti sekolah sudah bermula. Tinjauan wartawan di Taman Bukit Tawau pagi tadi mendapati kawasan yang biasanya menjadi pilihan percutian penduduk setempat itu agak lengang. Pengunjung yang temui berkata mereka memilih untuk berkelah di Taman Bukit Tawau kerana ia tempat terbuka dan kurang berisiko terdedah dengan jangkitan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sabah mengesahkan tiada pembelian panik barangan isi rumah susulan penularan jangkitan COVID-19 di negeri itu. Pengarahnya Joji Abbas berkata hasil pemantauan dan pemeriksaan sejak semalam, pihaknya mendapati bekalan barang keperluan asas termasuk makanan masih mencukupi dan tidak ada pembelian luar biasa oleh pengguna. Sejak berita pembelian panik sebar susulan kes pertama COVID-19 dikesan di Tawau, pihaknya mengambil inisiatif serta tindakan proaktif dengan melaksanakan pemantauan serta pemeriksaan secara berterusan bermula semalam. Katanya seramai 200 pegawai penguatkuasa dan 90 pegawai pemantau harga di seluruh cawangan KPDN HCP Sabah melakukan pemeriksaan di lokasi tumpuan pengguna berbelanja bagi memastikan barang kawalan seperti gula, minyak masak dan tepung dijual pada harga ditetapkan kerajaan. Pegawai yang membuat pemantauan semalam dan hari ini turut melaporkan tidak berlaku pembelian panik di 31 premis pasar basah, 13 pasar besar, 48 pasar raya serta 58 kedai runcit dan pasar mini.
Sehingga kini, bekalan mencukupi di semua peringkat iaitu pengilang, pemborong dan peruncit. Pihaknya akan memastikan bekalan barang keperluan tidak terputus serta dijual pada harga berpatutan, katanya dalam kenyataan. Beliau mengingatkan semua peniaga di Sabah supaya tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barangan berikutan penularan jangkitan COVID-19. Peniaga yang didapati menaikkan harga barang secara tidak berpatutan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sabah berpotensi untuk maju setanding dengan Singapura, kata Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah berkata, jika melihat ke atas peta negeri ini dan Pulau Borneo, perairan pantai timur dan barat menjadi laluan kapal antarabangsa termasuk China, Jepun, Korea dan Filipina untuk ke negara lain seperti Australia. Katanya kapal antarabangsa bagaimanapun tidak singgah di pelabuhan negeri ini kerana tiada barangan perlu diambil. Menurutnya, keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan adalah kerana melihat peluang perdagangan yang ada di Selat Lombok, Makassar. Ini memberi peluang kepada Sabah untuk menjadi pelabuhan penting. Datuk Seri Madius berucap semasa merasmikan program Gelombang Pantai Timur APCO Libaran di Projek Perumahan Rakyat Pekan Muhibah Sandakan semalam. Beliau yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO meminta semua pemimpin dan rakyat menumpukan terhadap usaha menarik pelabur ke negeri ini dan mempromosi pelbagai bidang termasuk pelancongan. Pada majlis itu, Madius turut menerima borang keahlian baharu seramai 1,897 ahli membabitkan 24 cawangan di Libaran. Dan ini juga satu permulaan untuk bagi APCO untuk berkembang di Pantai Timur. Perkembangan yang sangat positif ini berlaku kerana APCO sudah dijenamakan semula. We have rebranded. APCO is now fully multiracial. We accept anybody from irrespective of race, irrespective of religion. Although APCO has always been multiracial. Pasukan Polis Marin Labuan menahan sebuah bot pukat tunda yang melanggar syarat lesen beserta 2 kru yang tiada dokumen pengenalan diri dalam op gelora di perairan laut Jahat Sol, Labuan 2 petang semalam. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 4 Sabah, ACP Muhammad Baji Ali berkata, 2 daripada 7 kru bot pukat tunda itu adalah warga Filipina berusia 20 dan 32 tahun yang gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri. Hasil pemeriksaan mendapati bot pukat tunda tersebut telah melanggar syarat lesen dengan menggunakan mata pukat kurang daripada 38 mm. Bot tersebut ditahan bersama pukat serta tangkapan ikan pelbagai jenis seberat 1 tan dengan anggaran keseluruhan nilai rampasan RM240,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(b) Akta Perikanan 1985 atas kesalahan melanggar syarat lesen bot. Manakala 2 kru bot warga Filipina itu disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kepentingan media sosial sebagai medium penyampaian maklumat kepada rakyat tidak boleh diabaikan. Sebaliknya perlu dimanfaatkan menjadi sebagai antara medium penarik sokongan kepada sesuatu organisasi. Berikutan itu, Parti Warisan Sabah bahagian Beluran mengambil langkah proaktif menjadi bahagian pertama yang menganjurkan bengkel bagi memperkasa pemimpin-pemimpin akar umbi parti itu dengan kemahiran menyampaikan maklumat dan bermedia sosial. Bengkel media warisan peringkat Parlimen Beluran Anjuran Warisan Terlupit itu disertai 30 peserta terdiri daripada pemimpin wanita, wira dan wirawati yang menjadi pendokong perjuangan parti di barisan depan. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita hebangkanlah nanti. Ketika berucap merasmikan bengkel tersebut, Timbalan Ketua Wirawati Warisan Pusat yang juga setiausaha politik kepada Menteri Kewangan, Joannesu Henley Rampas berkata, bengkel berkenaan dapat melatih setiap pemimpin akar umbi menggunakan media sosial dengan tepat dan berpengetahuan. Untuk memastikan terutamanya wira dan wirawati, terutamanya saya dan juga wanita,
untuk dilatih. Bukan menjadi cyber grupo yang jahat, tetapi menjadi orang bilang ahli sosial media yang berpengetahuan dan berilmu, supaya kita tidak tulis sembarangan di dalam Facebook dan WhatsApp, dan sekiranya ada apa-apa yang diviralkan, kita mempunyai satu orang bilang tim yang cukup kuat untuk memastikan bahawa fitnah-fitnah dan tomahan-tomahan di luar sana itu dapat kita timbang balik. Bengkel selama sehari yang dijalankan kemarin itu terbahagi kepada 4 sesi iaitu asas penulisan, bagaimana bermedia sosial, asas pengambilan video serta peranan fotografi dalam penyampaian maklumat. Program yang julung kali diadakan itu turut mendapat kerjasama daripada portal berita rasmi Kerajaan Negeri Borneo Today. Sementara itu, Joanna dalam ucapannya turut meminta semua sayap yurawati di setiap bahagian agar memiliki akaun Instagram untuk menghebatkan aktiviti dan program parti agar dapat diketahui masyarakat marahin. Katanya pandangan bahawa pemimpin warisan tidak bekerja dan hanya tidur perlu ditangkis dengan memberitahu masyarakat setempat melalui media-media sosial bahawa parti sentiasa bekerja demi kebaikan rakyat. Saya rasa Instagram ini pun memainkan peranan yang sangat besar. Jadi saya akan minta lah mungkin Wirawati, ketua-ketua Wirawati untuk start buka Instagram. Bukan sahaja mungkin Wirawati kamu buka Instagram kamu, dan setiap program-program yang diadakan di setiap sebab ada yang kita dengar daripada akar umbi ini yang mengatakan bahawa dia bilang warisan ini cara dia buat, dia bilang betul, dia bilang tidak nampak, macam tidur sejak dia bilang, padahal banyak aktiviti yang kita buat, cuma masalahnya tidak dihebatkan. Jadi oleh yang demikian, seperti mana yang kita nampak ya, parti-parti politik yang berada di Semenanjung, mereka menggunakan Instagram dan Facebook untuk menghebatkan program-program. Jadi oleh demikian, saya berharap sungguh setiap saya mungkin ada di orang punya Instagram dan hebatkan program-program, dan kamu tag orang-orang tertentu, tag ketua menteri, ada tuh dia punya Instagram sendiri, kerana ini memainkan peranan yang penting. Jadi orang boleh nampak di sana bahawa warisan ini bukan tidur saja, tetapi warisan ini sentiasa bekerja untuk rakyat. Bola sepak Liga Super. Sabah terpaksa berkongsi satu mata dengan Perak apabila hanya mampu seri 2 sama dalam aksi di Stadium Likas malam tadi. Sabah berjersi putih di bawah kendalian Ketua Jurulatih Kurniawan Dwi Yulianto mempamerkan persembahan baik dan mendahului pasukan pelawat 2-1 pada babak pertama dalam perlawanan yang diadakan di stadium tanpa penonton. Gol skuad Tambadau dijaringkan seawal minit ke-5 menerusi sepakan percuma cantik yang diambil pemain tengah Muhammad Azizan Nordin dari jarak lebih kurang 30 meter di sebelah kiri Sabah. Tendangan tinggi menjunam daripada Azizan mengelirukan penjaga gol Perak Muhammad Nazrullah Abdul Aziz yang sudah terkeluar dari posisi. Bagaimanapun, Perak atau The Boss Gurus berjaya menyamakan kedudukan melalui pemain kebangsaan Muhammad Syahril Fikri Muhammad Fauzi pada minit ke-17 dalam situasi 1-1 menewaskan penjaga gol Sabah Rozaimi Rohim yang diturunkan buat pertama kali dalam aksi Liga Super selepas 3 perlawanan. 10 minit kemudian, skuad Tambadau berhasil mendahului Perak melalui kombinasi menarik Petrus Shitembi Altolinus yang disudahkan dengan bergaya oleh Guy Kasa Gina Boyo. Ini jaringan pertama pemain Perancis itu untuk Sabah musim ini. Pada minit ke-79, penyerang Perak Muhammad Syahril tidak mensia-siakan peluang untuk menjaringkan gol penyamaan sekaligus memusnahkan harapan Sabah untuk memungut 3 mata penuh. Kedudukan 2-2 kekal sehingga whistle penamat. Kesemua perlawanan malam tadi berlangsung dalam stadium kosong sebagai langkah pencegahan jangkitan wabak COVID-19. 4 perlawanan Sabah seterusnya turut ditunda. Saya Hikmah Juni, Konsul Patan.